Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kadar pertukaran asing. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran asing? Kadar pertukaran asing adalah harga per unit mata wang asing yang dinyatakan dalam mata wang tempatan ataupun harga mata wang tempatan dalam sebutan nilai mata wang asing. Sebagai contoh, USD 1 sama dengan RM4.20. Jadi ini bermakna untuk memperoleh 1 USD memerlukan ringgit Malaysia 4.20, RM4.20. Jika kadar guna asing USD 1 sama dengan RM4.20 menjadi USD 1 sama dengan RM4.30, maka nilai mata wang Malaysia jatuh, manakala nilai mata wang mereka akan naik. Dan ini bermakna KPA Malaysia, kadar guna asing bagi Malaysia merosot ataupun bertambah buruk kerana semakin banyak RM diperlukan untuk mendapatkan USD 1. Jadi berdasarkan ini kita dapati $1 sama dengan RM4.20 menjadi $1 sama dengan RM4.30. Jadi semakin banyak RM diperlukan untuk mendapatkan ataupun ditukarkan dengan 1 USD. Kita teruskan. Penentuan kadar pertukaran asing. Bagaimana kadar pertukaran asing itu ditentukan? Ada dua kaedah. Yang pertama, sistem boleh ubah ataupun fleksibel. Dan yang kedua adalah sistem kadar pertukaran tetap. Di mana? Bagi sistem boleh ubah atau fleksibel, ia ditentukan oleh mekanisme pasaran. Mekanisme pasaran iaitu permintaan dan penawaran. Apabila permintaan mata wang asing sama dengan penawaran wang ataupun penawaran mata wang asing di pasaran pertukaran asing. Manakala bagi sistem kadar pertukaran tetap, kadar pertukaran yang ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya ditetapkan oleh kerajaan pada kadar pertukaran asing lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada pasaran pertukaran asing. Jadi ada dua kaedah untuk menentukan kadar pertukaran asing. Satu bebas, iaitu ditentukan oleh pasaran. Satu lagi ada campuran kerajaan. Kita teruskan. Penentu, kita tengok pula penentu permintaan mata wang asing dan juga penentu penawaran mata wang asing. Kita tengok dulu penentu permintaan mata wang asing. Kita andaikanlah, mudahnya andaikan negara yang terlibat adalah Malaysia dan Amerika Syarikat. Jadi mata wang terlibat adalah ringgit Malaysia dan juga US dollar. Jadi nak mudah kita tengoklah berdasarkan grafik ini. Amerika Syarikat terletak di situ, manakala Malaysia di situlah. Jadi tujuan mata wang asing, kat sini kita ambil kes dia USD diminta untuk perkara berikut, iaitu yang pertama, rakyat ataupun firma Malaysia mengimport barang dan perkhidmatan dari Amerika. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu bayar kepada Amerika dalam mata wang USD. Jadi kita perlukan mata wang USD untuk kita bayar kepada US. Untuk import kita tadi. Jadi kita perlukan mata wang asing USD untuk kita bayar kepada Amerika. Yang kedua adalah firma ataupun kerajaan Malaysia membuat pelaburan langsung di Amerika. Jadi kita pergi ke Amerika, rakyat Malaysia ataupun firma Malaysia, firma atau kerajaan Malaysia pergi membuat pelaburan di Amerika. Jadi rakyat Malaysia ataupun firma atau kerajaan Malaysia perlukan mata wang US sekiranya ingin melabur di US, seperti membeli aset ataupun saham di US. Pelaburan mesti dibayar dalam mata wang USD. Maka wujud permintaan wang terhadap mata wang asing iaitu USD. Jadi bila kita pergi sana, maka segala perbelanjaan kita adalah menggunakan mata wang Amerika, USD.
Yang ketiga adalah rakyat Malaysia melancong ataupun belajar di Amerika Syarikat, belajar di US. Jadi, kita pergi ke Amerika. Maka rakyat Malaysia yang melancong atau belajar di US perlu berbelanja menggunakan mata wang USD. Maka wujudlah permintaan terhadap mata wang asing iaitu USD. Seterusnya yang keempat, membeli aset kewangan dari Amerika Syarikat. Iaitu rakyat Malaysia yang beli aset kewangan seperti saham, bond, security dari Amerika perlu bayar menggunakan mata wang USD. Dan yang kelima, jangkaan kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia. RM dijangka mengalami kejatuhan nilai. Contoh dari USD 1 dolar sama dengan 4 sen kepada USD 1 dolar akan boleh pergi sampai 4 ringgit 50 sen. Jadi contohnya kalau kita ada USD 1000 USD, maka kalau kita tukar boleh dapat 4200. Tapi jika ditukarkan pada nilai RM yang merosot nanti pada 1 dolar sama dengan 4.50 sen, maka boleh dapat 4,500. Jadi untuk kita mendapatkan perbezaan tadi yang boleh beri kepada keuntungan, maka kita minta mata wang USD. Mungkin satu masa nanti kita akan boleh tukarkan balik lah. Dari situ kita boleh mendapat sedikit keuntungan. Itu adalah tujuan mata wang asing USD diminta. Bagi penentu penawaran mata wang asing masih lagi dengan USD. Tujuan mata wang asing ditawarkan USD untuk perkara berikut. Jadi dia berlawanan je lah. Dia akan berlawanan. Rakyat atau firma US import barang dan perkhidmatan dari Malaysia. Jadi import barang dan perkhidmatan dari Malaysia, maka dia perlu membayar kepada Malaysia dalam ringgit Malaysia. Jadi macam mana nak dapatkan ringgit Malaysia? Kena tawarkan USD. Kena tawarkan USD. Di situlah berlakunya penawaran mata wang asing USD. Ini sebagai contoh lah. Barang import yang dibeli oleh US dari Malaysia mesti dibayar dengan mata wang Malaysia ringgit. Maka wujudlah penawaran USD untuk mendapatkan mata wang Malaysia. Yang kedua, pelabur US membuat pelaburan asing di Malaysia. Sama dengan konsep tadilah. Jadi untuk melabur di Malaysia, maka perlu dibayar dalam mata wang Malaysia. Jadi perlu tawarkan USD untuk mendapatkan ringgit Malaysia. Begitu juga jika rakyat US melancong ke Malaysia, jadi segala perbelanjaan di Malaysia perlu dibayar dalam mata wang ringgit Malaysia. Jadi perlu tawarkan USD untuk mendapatkan ringgit Malaysia. Dan yang keempat, membeli aset kewangan Malaysia oleh US. Sama juga, maka nak beli yang dari Malaysia, maka kena bayar dalam mata wang Malaysia. Dan yang kelima, jangkaan kenaikan nilai mata wang ringgit Malaysia. Jadi ini ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing. Jadi faktor inilah yang akan menyebabkan kelok keseimbangan nanti, sama ada berlaku perubahan beralih ke kiri ataupun kanan kelok keseimbangan nanti. Kita teruskan dengan contoh soalan lah. Kita tengok dengan lebih jelas tentang dua bentuk penentuan kadar pertukaran asing tadi. Satu boleh ubah, satu lagi kadar pertukaran tetap. Diberi jadual kadar pertukaran RM per dolar Amerika, kemudian permintaan dolar Amerika juta unit dan juga penawaran dolar Amerika juta unit. Jadi berdasarkan yang dua di atas, tentukan kadar pertukaran keseimbangan, berikan alasan anda. Didapati terdapat nilai kuantiti yang sama antara permintaan dan penawaran. Itu permintaan dolar 200 juta unit dan juga penawaran dolar Amerika 200 juta unit. Maka pada waktu itu kadar pertukarannya adalah RM3. Jadi maksudnya USD 1 bersamaan dengan RM3. Jadi inilah kadar pertukaran keseimbangan, iaitu USD 1 sama dengan RM3. Macam mana kita tahu? Kerana kuantiti permintaan USD sama dengan kuantiti penawaran USD, iaitu 200 juta unit. Kita teruskan. Berdasarkan jawapan A, laka gambar rajah menunjukkan keseimbangan kadar pertukaran asing. Jadi nak lukis rajah, paksi menegak, RM per USD, paksi mendata, kuantiti USD. Ini pelajar perlu
Fahamlah. Sekiranya Pak Sim nak kata RM per USD, maka kuantiti dia, mata wang asing dia adalah kuantiti USD. Kalau kata RM per Yen Jepun, maka Pak Sim data ada kuantiti Yen Jepun. Jadi kuantiti itu mengikut mata wang asing lah. Okay, jadi kita tahu kelok permintaan mencorong ke bawah dari kiri ke kanan, iaitu kelok permintaan mata wang asing mencorong ke bawah dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahawa semakin rendah harga mata wang asing, semakin banyak mata wang asing diminta, dan sebaliknya, iaitu hubungan dia negatif. Dan sebaliknya bagi penawaran pula, iaitu kelok penawaran mata wang asing mencerong ke atas dari kiri kanan. Jadi ini menunjukkan bahawa semakin rendah harga mata wang asing, semakin sedikit mata wang asing ditawarkan, dan sebaliknya hubungan dia positif. Jadi macam mana kita nak tahu keseimbangan? Iaitu persilangan kelok permintaan mata wang asing dengan penawaran mata wang asing. Iaitu tadi kita dapat tahu dah, iaitu kuantiti dia adalah 200 juta unit, manakala kadar tukaran dia $1 sama dengan RM3. Okey, jadi lengkaplah kelok yang menunjukkan atau rajah yang menunjukkan keseimbangan kadar pertukaran asing. Okey, seterusnya, apa lagi soalan yang ada? Jika kerajaan Malaysia menetapkan kadar pertukaran pada RM4 sama dengan USD 1. Okey, bermaksud soalan A tadi adalah berkaitan dengan kadar pertukaran boleh ubah. Sekarang bila sebut kerajaan Malaysia menetapkan, jadi ini dah jadi kadar pertukaran tetap. Okey, jelaskan kesannya terhadap keseimbangan pasaran pertukaran asing. Jadi kita tahu ini adalah kelok keseimbangan tadi, di mana sekarang dah jadi $1 sama dengan RM4. $1 sama dengan RM4. Okey, di mana kalau RM4 ni di atas daripada keseimbangan, jadi kita dapati berlaku permintaan dolar sebanyak 100 dan penawaran dolar adalah sebanyak 400. Maka berlakulah lebihan penawaran kuantiti USD. Okey, kesannya apabila kadar tukaran tadi diletakkan oleh kerajaan $1 sama dengan RM4, maka menyebabkan berlakunya lebihan penawaran kuantiti USD. Okey, seterusnya. Okey, maka kita jawablah berlaku lebihan penawaran kuantiti USD sebanyak 300. Jadi 400 tolak 1 tu adalah jalan kerja lah. Okey, seterusnya. Jika Malaysia ingin menekankan pada kadar pertukaran USD 1 sama dengan RM4, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Okey, kita tahu apabila berlaku lebihan penawaran kuantiti USD akan menyebabkan nilai USD akan jatuh. Susut. Jadi nilai RM akan naik. Jadi ini akan menyebabkan dia akan kembali kepada keseimbangan $1 sama dengan RM3. Jadi kerajaan tak mahu $1 sama dengan RM3. Kerajaan nak $1 adalah sama dengan RM4. Jadi apa yang kerajaan perlu buat? Kerajaan perlu membeli lebihan penawaran kuantiti USD tersebut. Jadi kerajaan perlu membeli lebihan penawaran kuantiti USD tersebut. Okey. Seterusnya. Jika permintaan terhadap dolar Amerika meningkat sebanyak 100%, 100%, maksudnya 2 kali ganda lah. Hitung permintaan terhadap dolar Amerika pada setiap tingkat kadar pertukaran. Jadi kita kena kira lah. Dia minta hitung. Jadi kita kira, kita buat jadual, tambah jadual. Iaitu bila dia kata 100%, ini terpulang pada masing-masing lah caranya. Okey, jadi ditunjukkan di sini lah. 200 bagi 100 tu maksudnya dah meningkat 100%, maksud 2 kali ganda. Jadi didarab dengan permintaan dolar Amerika yang asal, iaitu 250. Dan kita akan dapatlah nilainya adalah 500. Okey, seterusnya kita kira yang lain lah. Kita dapat 400 pada $1 sama RM3. Kemudian 300, 200 dan 100. Jadi ini kita dah pun mengira permintaan dolar Amerika yang baru apabila meningkat sebanyak 100%. Okey, seterusnya berdasarkan soalan C1, jelaskan kadar pertukaran pada tingkat keseimbangan yang baru dan tunjukkan perubahan kadar pertukaran asing tersebut berdasarkan rajah. Satu dia suruh nak tahu kadar pertukaran yang baru, kemudian tunjukkan melalui rajah. Okey, jadi kita tahu kadar pertukaran ditentukan apabila kuantiti permintaan dolar Singapura sama dengan kuantiti penawaran dolar Singapura. Jadi berdasarkan jadual kita dapat ada satu, iaitu kuantiti permintaan dan penawaran dolar Amerika pada 300. Jadi itulah keseimbangannya, iaitu kadar pertukaran $1 sama dengan RM3.50.
Jadi kadar pertukaran asing telah meningkat dari USD RM1.3 kepada USD RM1.3.50. Okey, jadi rajahnya, ini untuk berdasarkan rajah pula. Jadi kita tahu permintaan meningkat. Permintaan terhadap dolar Amerika meningkat bermaksud kelok permintaan akan beralih ke kanan daripada D0 ke D1. Berlakulah keseimbangan yang baru pada E1. Di mana kadar tukaran kita dapat tadi $1 sama dengan RM3.50 dan kuantiti keseimbangan yang baru adalah pada 300 juta unit. Okey, selesai bagi jawapan ni lah. Jadi, soalan ini merujuk kepada perubahan keseimbangan kadar pertukaran yang disebabkan oleh sama ada permintaan yang beralih ataupun penawaran yang berubah lah. Permintaan yang berubah atau penawaran berubah. Tapi dalam kes ni, soalan ni dia kata permintaan meningkat. Jadi, kalau permintaan yang akan beralih. Meningkat maksudnya beralih ke kanan. Okey. Jadi, apakah kesan peningkatan terhadap dolar Amerika ke atas nilai ringgit Malaysia? Jadi, nilai ringgit Malaysia telah susut nilai RM ataupun nilai ringgit Malaysia telah susut nilai. Okey, jadi itu adalah contoh soalan daripada kadar pertukaran boleh ubah kepada kadar pertukaran tetap juga apabila berlaku perubahan disebabkan oleh faktor permintaan ataupun penawaran. Okey. Okey, apa lagi boleh tengok? Kita tengok kadar pertukaran boleh ubah dengan kadar pertukaran tetap. Di mana, ini adalah rajah bagi kadar pertukaran asing boleh ubah. Dan ini adalah rajah bagi kadar pertukaran asing tetap. Kita boleh bandingkan. Di sini kita boleh bandingkan lah. Yang pertama, ini tambahan saja bagi kadar pertukaran tetap. Apabila berada di atas daripada keseimbangan, harga mata wang asing ditetapkan lebih tinggi daripada kadar pertukaran pasaran. Dan sekiranya harga berada di bawah daripada keseimbangan, harga mata wang asing ditetapkan lebih rendah daripada kadar pertukaran pasaran. Okey, jadi kita tengok kes yang pertama. USD 1 sama dengan RM4.20 menjadi USD 1 sama dengan RM4.30. Jadi maksudnya kat situ berlaku perubahan lah. Okey, jadi kita tengok dalam kedua-dua kes tu sama je daripada keseimbangan asal RM4.20 jadi RM4.30. Sama juga dengan kadar pertukaran tetap. Tapi faktornya beza. Satu pasaran yang mengubahnya, satu lagi kerajaan campur tangan, kerajaan yang menetapkan. Nilai adalah sama saja. Jadi apa yang kita perlu tahu? Bagi kadar tukaran asing boleh ubah dipanggil daripada USD 1 sampai RM4.20 kepada USD 1 RM4.30 dipanggil susut nilai RM ataupun RM susut nilai. Jadi automatik sebaliknya nilai naik nilai USD ataupun USD naik nilai. Tetapi bagi kadar tukaran tetap dipanggil lain, dipanggil terkurang nilai RM ataupun akan jadi terlebih nilai USD. Jadi inilah perbezaan antara kadar pertukaran boleh ubah dengan kadar pertukaran tetap. Satu dipanggil susut nilai, naik nilai, satu lagi terkurang nilai atau terlebih nilai. Jadi di sini menunjukkan berlaku apabila kadar pertukaran asing meningkat. Ini bermakna semakin banyak RM diperlukan untuk memperolehi USD 1 yang sama. Sebaliknya satu lagi USD 1 sama dengan RM4.20 menjadi kepada USD 1 sama RM4.10. Kita tengok rajah sama ada kadar tukaran asing boleh ubah ataupun tetap sama je nilai dia. Daripada RM4.20 jadi RM4.10. Untuk tukaran 1 USD. Jadi akan terbaliklah dengan yang atas tu, naik nilai RM. Bila naik nilai RM maksudnya susut nilai USD. Dan bagi kadar tukaran asing tetap, terlebih nilai RM ataupun terkurang nilai USD. Jadi berlaku apabila kadar pertukaran asing menurun. Ini bermakna semakin sikit RM diperlukan untuk memperolehi USD 1 yang sama. Jadi ini untuk kita tengok dari segi perbezaan lah antara kadar pertukaran boleh ubah dengan kadar pertukaran tetap. Dari segi kita sebut term-term yang tertentu. Kita teruskan dengan kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekspor, import dan imbangan perdagangan dan seterusnya imbangan pembayaran. Jadi apabila berlaku daripada USD 1 sama dengan RM4.20 kepada USD 1 RM4.30, apa yang berlaku? Bagi rakyat US, barang Malaysia akan jadi lebih murah. Maka dia akan import banyak. Import banyak tu samalah dengan ekspor Malaysia akan meningkat. Jadi X tu adalah ekspor, M adalah import. Manakala bagi rakyat US pula, bagi rakyat Malaysia, barang US mahal.
Jadi bila mahal apa kita buat bagi rakyat Malaysia, kita akan kurangkan import. Jadi import Malaysia akan menurun. Jadi bagus tak? Iaitu ekspor naik, manakala import turun, maka imbangan dagangan atau imbangan perdagangan akan bertambah baik ataupun boleh berlaku lebihan dalam imbangan perdagangan. Seterusnya, imbangan pembayaran dapat diperbaiki. Dan sebaliknya lah, bagi kadar apabila berlaku kadar USD 1 sama dengan 4.2% kepada USD 1 sama dengan 4.10%, maka bagi rakyat US, barang Malaysia mahal. Jadi dia akan kurang import barang Malaysia. Samalah dengan ekspor Malaysia akan berkurang. Manakala bagi rakyat Malaysia pula, barang US jadi murah. Jadi bila murah, apa kita buat? Kita import banyak. Jadi berlakulah peningkatan atau pertambahan terhadap import Malaysia. Jadi kat situ, ekspor berkurang, import meningkat, menyebabkan imbangan dagangan atau imbangan perdagangan merosot. So, imbangan perdagangan boleh jadi defisit. Jadi ini akan menyebabkan imbangan pembayaran juga akan semakin merosot. Okey, jadi ini adalah penerangan berkaitan dengan kadar bertuan asing dari segi faktor, dari segi penentuan dan juga kesan apabila berlaku kadar bertuan asing terhadap ekspor import, imbangan perdagangan dan seterusnya imbangan pembayaran. Okey, sekian. Terima kasih.